Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Awang Bimi dilantik sebagai Presiden Dewan Negara. Bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun, Nangka, Sarawak, Datu Awang Bimi Awang Ali Basa hari ini dilantik sebagai Yang Dipertua Dewan Negara yang ke-21. Perlantikannya adalah bagi menggantikan Datuk Mutang Tagal yang meninggal dunia pada 10 Mei lepas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemukakan nama Awang Bimi yang juga calon tunggal sebagai cadangan nama ahli untuk dipilih pada mesyuarat kedua penggal ketiga Parlimen ke-15 hari ini. Beliau yang merupakan anak jati negeri Sarawak pernah berkhidmat di Mahkamah Tinggi Borneo Sarawak bermula pada tahun 1984 dan berpengalaman mengendalikan pelbagai kes di semua peringkat mahkamah termasuk Mahkamah Persekutuan. Beliau dilantik sebagai pengerusi Lembaga Pelabuhan Kuching sejak 1998 dan pernah berkhidmat sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak selama 3 penggal. Sesungguhnya beliau mempunyai pengalaman yang amat luas dan mengikut peraturan mesyuarat 2/1 saya telah memastikan bahwa beliau bersetuju untuk berkhidmat jika dipilih, katanya. Cadangan itu disokong oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said. Pada 15 Julai lepas, Awang Bimi mengangkat sumpah sebagai senator di hadapan timbalan Yang Dipertua Dewan Negara Datuk Nur Jazlan Mohammed atas perkenan Yang Dipertuan Agong untuk tempoh hingga 14 Julai 2027. Beliau menjadi adun nangka selama 3 penggal bermula 1996 hingga 2011. Selain pernah memegang jawatan Setiausaha Agung Pemuda Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB serta ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT parti itu. Penasihat Undang-Undang PBB dan Pegawai Awam Gabungan Parti Sarawak GPS itu juga kini memegang jawatan pengerusi Lembaga Pelabuhan Kuching dan Pengarah Sarawak Plantation Berhad. Beliau juga merupakan pengamal undang-undang berpengalaman mengendali kes sibil dan jenayah di semua mahkamah hingga Mahkamah Persekutuan sejak mula diterima sebagai peguam bela dan peguam cara oleh Mahkamah Tinggi Borneo pada 1984. Dilahirkan pada 22 Jun 1959 di Sibu, Sarawak, Awang Bimi memiliki ijazah sarjana muda Undang-Undang Universiti Malaya. Sementara itu, ketika berucap, Awang Bimi berkata beliau akan menunaikan kewajiban dengan jujur dengan segala daya upaya, menumpahkan taat setia kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan. Ini adalah satu penghormatan yang besar yang dizahirkan oleh sahabat-sahabat ahli majlis kepada saya. Hari ini bukan sahaja bersejarah buat diri saya, malah di atas penghormatan anak Sarawak, warga Malaysia untuk dipilih menjadi Yang Dipertuan Dewan Negara ke-21, tetapi hari ini juga adalah Hari Sarawak, satu wilayah yang menubuhkan Malaysia meraihkan Hari Sarawak. Pada tarik ini, 22 Julai, Sarawak bebas daripada belenggu kolonialisme. Bermulalah memerintah diri sendiri dan tanggal 16 September Sarawak bersetuju bersama dengan Sabah dan Persekutuan Tanah Melayu untuk menubuhkan Persekutuan Malaysia di bawah Perjanjian Malaysia 1963, katanya. Bagi pihak Dewan, beliau juga mengucapkan Selamat Hari Sarawak kepada semua warga Sarawak selain mendoakan kemajuan dan kemakmuran rakyat dan negeri itu.
Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Papagomo ditahan polis selepas perbicaraan di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Selepas selesai memberi keterangan dalam perbicaraan hari kedua berkaitan akta hasutan, blogger kontroversi Wan Muhammad Azri Wan Deris atau dikenali sebagai Papagomo ditahan polis di Kompleks Mahkamah di sini hari ini. Papagomo, blogger kontroversi, ditahan polis selepas perbicaraan akta hasutan penahanan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Bukit Aman. Saksi Hisham Syarudin menarik balik laporan polis terhadap Papagomo. Hisham bimbang kenyataan Papagomo menyebabkan pergaduhan. Papagomo didakwa mengikut Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948. Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali yang mewakili blogger itu mengesahkan dua pegawai polis dari Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Bukit Aman menunggu di luar Mahkamah Session Jenayah Cyber di sini untuk menahan anak buamnya. Mereka dalam perjalanan ke Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi, arahan tangkapan dari pihak atasan. Tangkapan membabitkan laporan polis di bawah Akta Hasutan 1948, katanya. Ketika dihubungi, Muhammad Rafiq tidak jelas kesalahan khusus yang dilakukan anak buamnya. Dalam prosiding hari ini, seorang saksi dalam kes Papagomo yang didakwa mengeluarkan kenyataan mengandungi hasutan menarik balik laporan polis terhadap tertuduh 2 jam selepas memberikan keterangan. Muhammad Rafiq memberitahu Mahkamah Session hari ini saksi terbabit yaitu Hisham Syarudin membuat satu laporan polis malam dengan menyatakan menarik balik laporan polis itu. Semalam, Hisham memberikan keterangan terhadap Papagomo yang didakwa mengeluarkan kenyataan mengandungi hasutan bahwa kerajaan pro kepada Israel dan Barat. Muhammad Rafiq berkata laporan polis terhadap anak buamnya itu adalah pencetus daripada kes yang sedang dibicarakan di mahkamah. Oleh itu, saya dengan rendah diri memohon kebenaran mahkamah untuk menggunakan pakai Seksyen 425 Kanun Prosedur Jenayah bagi memanggil semula saksi itu bagi keputusan yang adil untuk kes ini, katanya. Peruntukan Seksyen 425 menyatakan mahkamah pada mana-mana peringkat perbicaraan boleh memanggil semula mana-mana saksi yang sudah dibebaskan untuk disoal jika keterangannya penting sebelum mahkamah membuat keputusan. Bagaimanapun, timbalan pendakwa raya Muhammad Mustafa P. Kunyalam berkata, keengganan Hisham yang juga saksi pendakwaan pertama itu meneruskan laporan polis ke atas tertuduh bukan faktor yang wajar dipertimbangkan mahkamah pada peringkat ini untuk menghentikan kes pendakwaan. Muhammad Mustafa berkata, keengganan saksi meneruskan kes tidak menghalang kes pendakwaan diteruskan ke atas tertuduh. Katanya, terdapat gerakan kritikal dalam kes itu yang mana saksi hanya berhasrat menarik balik laporan selepas selesai memberi keterangan di mahkamah. Sekiranya saksi memutuskan enggan memberi keterangan pada awal pemeriksaan utama, pihak pendakwaan berhak menggunakan pakai Seksyen 357 Kanun Prosedur Jenayah untuk memaksa beliau memberikan keterangan, katanya. Selepas mendengar hujahan kedua-dua pihak, Hakim Siti Aminah Ghazali membenarkan permohonan pembelaan untuk memanggil semula saksi dan prosiding diteruskan dengan mendengar keterangan saksi lain terlebih dahulu. Semalam, Hisham yang juga peniaga memberitahu mahkamah
Beliau membuat laporan polis karena bimbang berlaku pergaduhan dan rusuhan susulan kenyataan Papagomo. Hisham berkata laporan pada 8 November 2023 itu adalah susulan kenyataan Papagomo yang mendakwa kerajaan menyokong Israel, dan beliau juga bimbang dengan desas-desus mengatakan negara berkenaan mahu menyerang Malaysia. Wan Muhammad Azri didakwa mengeluarkan kata-kata menghasut di laman Facebook Khalid Matkul, dan ia dilihat oleh individu di sebuah unit kondominium di Jalan Tong Shin, Bukit Bintang di sini pada jam 1 tengah hari pada 8 November 2023. Beliau didakwa mengikut Section 4-1-B Akta Hasutan 1948 dan sabit kesalahan boleh dihukum maksimum penjara 3 tahun atau denda Rp5.000 atau kedua-duanya.